Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Nak menyambung cara sukses buat breeding lembu part 2. Hari tu saya buat part pertama hari tu. Yang mana part pertama saya cuma fokus kepada dua bahagian, iaitu tempat dan juga padang ragut ataupun tempat kandang dan juga tempat di mana lembu-lembu ni meragut rumput, tuan-tuan. Okey, kita masuk ke part kedua ni. Saya nak buat lagi kemungkinan 2 ataupun 3 poin lagi macam mana cara sukses untuk breeding lembu, tuan-tuan. Okey, untuk part kedua ni, selepas pembuatan kandang dengan tempat dan juga keadaan yang memungkinkan, yang ketiganya, tuan-tuan, pastikan tuan-tuan ada pekerja. Pekerja, tuan-tuan. Sekarang apabila lepaslah sudah nombor 1 dan nombor 2, kandang dan juga tempat ragut, pastikan tuan-tuan ada 1 orang pekerja yang mana boleh menyelenggara ataupun boleh menjaga lembu-lembu tuan ni. Sekarang ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada banyak mana pun duit nak buat satu usaha ataupun nak buat satu ternakan kan, kalau tuan-tuan tak ada pekerja, so tuan-tuan lebih baik abaikanlah, tuan-tuan. Sebab apabila kita nak buat sendiri, kita ada modal, kita ada duit sendiri, lepas tu tak ada pekerja, tuan-tuan, kita akan bercelaru, tuan-tuan. Celaru sebab apa? Sebabkan kita ni ada duit, so pemikiran kita akan terbelah bagilah, sama ada nak buat lagi ni ataupun itu bila tengah. So kita tak akan fokus, tuan-tuan. Jadi untuk nombor 3, poin yang penting dan juga dalam ternakan ni, tuan-tuan, ataupun dalam apa-apa usaha sekalipun, tuan-tuan, tuan-tuan pastikan ada pekerja, tuan-tuan. Pekerja yang amanah, pekerja yang boleh menjaga ternakan tuan-tuan ni. Yang mana di kala banjir, di kala hujan, di kala panas, tuan-tuan, dialah yang akan menyelenggarakan lembu-lembu kita ni, tuan-tuan. Sebab apa? Kita kadang boleh buat, tuan-tuan, boleh buat, cuma kita kadang tak fokus, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak buat perkara lain, buat inilah itulah, tuan-tuan. So pastikan tuan-tuan ada pekerja untuk menjaga dan menyelenggara kerja-kerja dekat kandang, tuan-tuan, untuk menjaga lembu-lembu ni. Okey, tuan-tuan, yang ketiga sudah pun kita dapat. Yang keempat, tuan-tuan, pastikan adanya makanan tambahan selain daripada rumput yang kita meragut tu. Selain apa, ada luasnya tempat-tempat yang kita boleh melepaskan lembu-lembu tu, tuan-tuan. Pastikan ada satu masa kita kena kaji, kita mendapatkan bekalan makanan alternatif ataupun bekalan makanan yang mempunyai harga yang murah, tuan-tuan. Seperti mana tempat saya ni, kita ada tai minyak, kita ada apa, yang paling ni lah, tai minyak dengan pokok sawit ni. Pokok sawit ni kita boleh ambil dia punya batang, dia punya dahan tu. So dia punya daun dan juga batang pelepah daun tu, kita boleh cincang dan boleh membagi makanan. Ini sangat penting, tuan-tuan, dikarenakan
ada satu musim, ada satu masa kita akan menghadapi seperti yang tempat saya ni, menghadapi banjir semua kan. So kita pastikan kita ada bekalan makanan alternatif selain daripada makanan-makanan yang rumput tadi tuan-tuan. Sebab apabila banjir, macam tuan-tuan boleh tengok dekat sini, semua kering tuan-tuan. Semua kering, semua tak ada, orang kata tak nampak kehidupan lah tuan-tuan. Macam dekat padang pasir tuan-tuan. Tapi apabila kita ada makanan alternatif, kita boleh memberi makanan tersebut. Yang mana jumlah rumput masa ni selepas banjir ni, tuan-tuan boleh tengok ada sebahagian rumput-rumputnya sikit lah. So kapasiti rumput sekarang ni tak banyak. Sebabkan itu kita kena memberi makanan alternatif. Terpaksa kita kena beli juga sikit-sikit. Tai minyak atau dekat Indonesia kita panggil solid. Orang Indonesia panggil solid. Iaitu tai minyak, iaitu hampah buangan daripada kilang kelapa sawit, kilang minyak. Tuan-tuan, barang tersebut tak dinilaikan kilo ataupun tak dijual secara kilo ataupun secara timbang. Ini dijual secara borong ataupun setakat dikira trip satu lori. Dikira trip satu lori. Tuan-tuan tengok keadaan yang mana kilang-kilang yang dekat, tempat-tempat tai minyak tu yang dekat, mungkin tuan-tuan akan dapat dengan harga yang murah. Tapi apabila jauh, tuan-tuan kena membayar tai minyak tu dengan harga yang tinggi. Seperti dekat tempat saya ni, sebabkan saya ni dekat dengan kilang-kilang sawit semua kan, saya boleh dapat satu lori dengan harga cukup RM200 tuan-tuan. RM200 bersamaan dengan, kalau dekat Indonesia lah, lebih kurang 500 ke 600 ribu. 600 ribu. Banyak tu. 600 ribu. Di sini tuan-tuan, dekat Malaysia ni, kita hanya bayar RM200 untuk satu lori ataupun satu truk makanan solid ataupun tai lembu, tai minyak tu. Itu adalah cara keempat tuan-tuan. Pastikan kita ada makan tambahan. Yang kelimanya tuan-tuan, tak cukup pentingnya juga, pastikan sebelum kita menternak lembu-lembu ni tuan-tuan, pastikan tuan-tuan mendapatkan ibu-ibu yang besar-besar, daripada jenis yang besar. Sekurang-kurangnya penantian kita selama bertahun-tahun ni tuan-tuan, penantian kita bertahun-tahun ni berbaloi tuan-tuan. Yang mana apabila keluarlah seekor anak tu kita dapat anak yang besar. Tak adalah kecil-kecil macam lembu-lembu saya ada sikit lah yang kecil sana. Ada lembu kampung. Yang ni kita ada lembu kacuk tuan-tuan. Cukup besar. Yang mana kita keluar benih, keluar anak pun dah cukup besar tuan-tuan. Pastikan pemilihan ibu-ibu ni, ibu-ibu yang boleh mengeluarkan anak-anak yang cukup besar tuan-tuan. So daripada segi harga, kita akan dapat harga yang cukup baiklah tuan-tuan. Dan pastikan juga baka ataupun ibu-ibu yang kita dapat ni kena dalam keadaan yang sehat tuan-tuan. Keadaan yang sehat, lembu pembesar. So kita akan rasa berbaloi untuk menunggu 2-3 tahun pembiakan lembu-lembu ni. Seperti mana tuan-tuan tahu, lembu-lembu ni bukan macam ayam tuan-tuan. 4-5 bulan dah bertelur. Kita ni lembu ni, kita ni memerlukan masa yang cukup panjang. Cuma dengan cara kesabaran dan juga cara yang betul, tuan-tuan akan mendapatkan hasil yang cukup lumayan pada tahun keempat dan kelima tuan-tuan. Tahun keempat dan kelima. Tahun pertama
sekiranya kita membeli induk-induk yang ni, yang kecil-kecil ataupun yang dara-dara, akan memerlukan proses selama setahun ataupun 2 tahun tuan-tuan baru dapat anak seperti yang saya buat ni. Saya beli anak-anak kecil ni, betina-betina kecil ni dulu. So pada tahun ketiga ni setiap bulan akan dapat anak-anak baru macam tu tuan-tuan. Setiap bulan, kadang sebulan ada 4, ada 5 macam tu tuan-tuan. Dan kita boleh bajet dalam 1 tahun kita minimal mendapatkan 15 ekor anak-anak daripada ibu-ibu ni tuan-tuan. Untuk penjelasan lebih lanjut tuan-tuan, sebab saya cukupkan kebiasaan saya buat 10 minit je tuan-tuan. 10 minit ni video ni. So ini pun dah lebih video ni. So akan saya cuba terangkan pada part 3 part akan datang. InsyaAllah lah, kalau rajin saya akan buat. Sedikit pencerahan tuan-tuan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.